Selamat pagi, salam sejahtera. Dengar kawan-kawan sekalian. Ini satu pendedahan yang amat mengejutkan semua. Adakah UMNO akan menukar namanya daripada UMNO yang mewakili satu bangsa saja kepada UMNO yang mewakili banyak bangsa? Adakah UMNO akan menggantikan nama daripada United Malay National Organization kepada United Malaysian National Organization? Kenapa itu bakal berlaku? Adakah ia akan berlaku? Tidak mustahil dalam politik Malaysia. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia mungkin apabila UMNO dan PKR bergabung. Untuk mengikuti ulasan dan kupasan ini, pendedahan ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini satu kejutan besar, pendedahan besar daripada channel saya, yaitu tentang adakah Anwar akan menjadi Presiden UMNO. Pasti ini menarik perhatian Anda sebagai pemerhati politik dan pengikut kepada perkembangan politik Malaysia. Anda mungkin tidak pernah terfikir apa yang akan saya lontarkan, apa yang akan saya ulaskan pada pagi ini, yaitu adakah Anwar ataupun Anwar Ibrahim akan jadi Presiden UMNO? Tunggu dulu. Kalau Anda fikir mustahil, kalau Anda fikir tak mungkinlah Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri, itu dulu. Ada orang kata Anwar Ibrahim sampai mati pun dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Tapi hari ini terbukti dia sudah jadi Perdana Menteri. Ada orang kata tak mungkinlah Anwar Ibrahim akan bersahabat semula dengan UMNO. Hari ini dia sudah bersahabat semula dengan UMNO. Dan hari ini, jangan Anda fikir terus Anwar Ibrahim tidak mungkin akan jadi Presiden UMNO. Bagaimana itu terjadi? Ikuti terus ulasan ini. Baik atau buruknya Anwar Ibrahim jadi Presiden UMNO, ikuti dulu ulasan ini supaya Anda dapat menilainya. Jangan terus menilai tanpa mendengar sampai akhir. Tapi untuk itu, siapa yang belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya dan membantu mengembangkan channel ini. Baiklah. Anwar Ibrahim, Presiden UMNO, itu persoalan besar pada pagi ini. Susulan Anwar Ibrahim akhirnya dengan penuh bergaya menjejakkan kaki ke bangunan UMNO buat pertama kali setelah 25 tahun dipecat serta dihalau daripada parti itu. Ramai yang bertanya, malah mula membuat spekulasi apa bakal terjadi selepas ini. Anda pasti mengikuti, Anda pasti tahu Anwar Ibrahim telah 25 tahun menderita, ditolak oleh UMNO, dipecat oleh UMNO dan tidak keterlaluan kata dihalau oleh UMNO. Tetapi beberapa hari yang lepas Anwar Ibrahim telah pun menjejakkan kaki semula ke bangunan UMNO. Jadi maka itu ramai yang bertanya, apa yang akan terjadi selepas ini? Rata-rata tidak percaya kedatangan Anwar Ibrahim itu ke bangunan UMNO baru-baru ini semata-mata untuk mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Tetapi mereka merasakan ada maksud lebih daripada itu. Wah, apa maksudnya? Tolong tinggalkan komen Anda. Adakah Anda adalah salah seorang daripada netizen rakyat Malaysia, pemerhati politik Malaysia yang turut merasakan bahawa kehadiran Anwar Ibrahim ke bangunan UMNO itu bukan sekadar mempengerusikan mesyuarat tersebut, tetapi ada maksud yang lebih daripada itu. Spekulasi yang berlegar bahkan sampai ke peringkat ada yang bertanya, apakah Anwar akan kembali ke pangkuan UMNO dan bakal menjadi presiden parti itu? Wow, ini hebat. Menelusuri perjalanan politik Anwar selama ini, harus diakui beliau memang seorang yang tidak pernah diam daripada berstrategi. Ketika dalam penjara pun, beliau merancang pelbagai strategi. Ini kan pula telah duduk sebagai Perdana Menteri. Secara umumnya, selain untuk mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan, setujunya Anwar dengan mesyuarat itu diadakan di bangunan UMNO. Bukanlah secara kebetulan atau disebabkan tiada pilihan premis yang lain. Tentu sekali banyak premis yang boleh dibuat mesyuarat ini.
Banyak tempat yang boleh dianjurkan mesyuarat ini. Tentu sekali paling sesuai ialah di pejabat keadilan sendiri. Namun kenapa dipersetujui di bangunan UMNO itu? Itu persoalan daripada netizen. Tetapi sebagai Perdana Menteri yang suatu ketika dahulu pernah dipecat daripada UMNO, selain untuk menunjukkan hubungan dan penerimaan parti itu terhadapnya, kesediaan Anwar merendah diri hadir ke bangunan UMNO, disertai sekali lagi merendah diri dengan sedia sekadar menjadi makmum solat maghrib yang diimamkan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, beliau dengan sendirinya terlihat amat mengagumkan. Sebagai Perdana Menteri, jika mahu memilih untuk bersikap ego, Anwar boleh saja meminta mesyuarat sekretariat kerajaan perpaduan itu diadakan di Putrajaya atau di mana-mana tempat lain yang bersesuaian kerana ia adalah urusan berkaitan kerajaan. Tambahan lagi, DAP yang barangkali masih janggal untuk memijak pejabat UMNO turut sama hadir dalam mesyuarat itu. Begitu juga sebagai pemimpin gerakan Islam yang memang biasa menjadi imam solat sejak dulu lagi, tiada masalah dan tidak bersalah jika Anwar Ibrahim memilih untuk menjadi imam solat maghrib di bangunan UMNO itu. Namun, kerana jiwa besar dan sebahagian adab menghormati tuan rumah, memilih menjadi makmum adalah lambang pekerti dirinya yang terpuji. Apapun kunjungan Anwar ke bangunan UMNO buat pertama kali, ini disertai ramai ahli UMNO sendiri teruja dan mengambil kesempatan bergambar dengannya. Spekulasi mengenai kehadiran beliau itu dan hubungan PKR dengan UMNO terus menjadi bualan di sana-sini sampailah sekarang. Tambahan lagi, berdasarkan situasi pasca PRU 15 lalu, PKR dan UMNO sebenarnya bukan saja saling memerlukan untuk menubuhkan kerajaan, malah juga untuk masa depan kedua-dua parti itu. Berdasarkan keputusan PRU lalu, PKR dan Anwar dilihat amat memerlukan UMNO untuk menjamin Presiden PKR itu kekal lebih lama sebagai Perdana Menteri, manakala UMNO pula memerlukan PKR dan PH untuk berkongsi sokongan bukan Melayu dan agar terus berada dalam kerajaan, di sebalik sokongan Melayu semakin merosot yang diterimanya. Untuk itu, pilihan untuk Anwar menjadi Presiden UMNO selepas ini adalah pertimbangan yang rasional, matang serta sihat demi masa depan kedua-dua parti ke arah kestabilan negara yang menyeluruh. Pun begitu, untuk menjadi Presiden UMNO, Anwar mestilah terlebih dahulu kena membawa PKR bergabung dengan UMNO sebagai sebuah parti yang lebih besar. Oleh kerana PKR sebuah parti berbilang kaum dan UMNO berteraskan Melayu, penggabungan kedua-dua parti itu memerlukan UMNO dijenamakan daripada United Nation Organization kepada United Malaysian National Organization. Walaupun UMNO berteraskan Melayu, tetapi menukarnya kepada pelbagai kaum tidak sepatutnya menjadi masalah kerana selepas penggabungan dengan PKR itu masih meletakkan pemimpin Melayu sebagai dominan dan peneraja utama dalam kepimpinannya. Ia tiada beza seperti mana UMNO sejak sekian lama telah memasarkan BN yang pelbagai kaum kepada pengundi pada PRU yang melambangkan ia adalah parti yang tidak lari daripada jiwa Malaysia yang berbagai kaum serta agama. Mustahaknya, bunyi dan sebutannya tetap UMNO. Malah dengan 3 kaum utama berada dalam sebuah parti bernama UMNO yang diberi jenama baru itu, lebih melambangkan keikhlasan sejati dalam merukunkan hubungan kaum di negara ini berbanding amalan dalam BN selama ini. Yang penting apabila PKR dan UMNO bergabung dengan Anwar sebagai Presiden dan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Presiden, parti itu bukan saja bertambah besar dan kukuh untuk mendepani cabaran masa depan, bahkan kembali menerajui kerajaan bersekali dengan jawatan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri
secara sendirinya juga menjadi milik parti itu sebagaimana tradisinya sejak merdeka lagi. Tidakkah itu suatu kebanggaan buat UMNO? Terciptanya sejarah bila mana Anwar menjejakkan kaki ke pejabat UMNO baru-baru ini setelah 25 tahun berlalu, barangkali suatu permulaan kepada terbukanya satu lagi sejarah baru buat parti itu. Dipetik daripada sabudinhusin.com, diubah suai oleh Nazilin Unity. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.